Seorang pemimpin peringkat tinggi Iran bergegas dari Tehran dan muncul di Rusia untuk mencari jalan keluar bersama Vladimir Putin di tengah kemarahan sekatan laut oleh Amerika Syarikat. Terjalana na base Aragti, Menteri Luar Negeri Iran, mendedahkan pada hari Rabu 29 April 2026 satu krisis yang telah cuba disembunyikan oleh rejim itu selama bertahun-tahun. Iran ditekan dari luar, ketakutan di dalam, dan tidak mempunyai kekuatan untuk mengekalkan sendiri imej ketahanan yang telah dijual kepada dunia. Dan pendedahan yang keluar daripada lawatan antara pemimpin Iran dan Putin menunjukkan realiti yang amat keras bagi pengawal revolusi Islam yang kini telah sepenuhnya mengambil alih kuasa di Iran. Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda. Tetapi sekarang Anda pasti ingin melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat secara masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah Anda lihat. Dengan standar credibility Milson Alves. Selama beberapa dekad, Republik Islam telah menegaskan bahawa mereka tidak akan bergantung kepada sesiapa pun. Rejim itu membina identitinya berdasarkan kepada berdikari, ekonomi ketahanan, dan idea bahawa mereka boleh menghadapi sebarang tekanan dari luar. Tetapi perang, sekatan Amerika dan tekanan di Selat Hormuz telah mengubah keadaan. Sekarang, sementara kapal-kapal terhenti, ekspor tersekat, dan risiko protes semakin meningkat, salah satu tokoh utama Teheran bergegas ke Moskow. Perjalanan itu berlaku sejurus selepas Trump menyatakan bahawa Iran telah memaklumkan mereka sedang mengalami keruntuhan dan mahu Selat Hormuz dibuka secepat mungkin. Kenyataan ini menyentuh inti krisis tersebut. Jika Teheran meminta pelonggaran di laut, itu kerana tekanan tentera laut bukan lagi sekadar ancaman tetapi telah menjadi kerosakan yang nyata. Sejak 13 April, sekatan oleh Amerika Syarikat telah mengehadkan penghantaran kargo yang berkaitan dengan Iran dan mengurangkan kekuatan ekonomi rejim tersebut. Perkara penentu ialah sekatan itu tidak menghalang semua lalu lintas di Teluk. Banyak kapal masih melintasi Selat Hormuz. Masalahnya datang selepas itu. Kapal-kapal yang memuatkan barang di pelabuhan Iran masih boleh melintasi selat dan sampai ke Teluk Oman. Tetapi mereka akan berdepan dengan tekanan Amerika sebelum meneruskan perjalanan ke Laut Arab dan sampai kepada pembeli. Maksudnya, melintasi Selat Hormuz tidak bermakna berjaya melepasi sekatan. Sebab itulah propaganda Iran menjadi lemah. Apabila Teheran menunjukkan kapal-kapal melintasi selat, mereka cuba menunjukkan kemenangan. Tetapi jika minyak itu tidak sampai kepada pelanggan, ia tidak akan mendatangkan wang. Jika kapal itu terhenti, muatan menjadi masalah. Di laut, kemenangan bukanlah sekedar keluar dari pelabuhan, tetapi berjaya menjual, menghantar, dan menerima. Tekanan itu menjejaskan ekonomi dari dua arah. Pertama, wang tidak lagi masuk kerana minyak dan produk lain tidak mengalir seperti dahulu. Kedua, import barangan penting menjadi lebih sukar, termasuk makanan, alat ganti, dan barangan industri. Bagi sebuah ekonomi yang sudah terjejas akibat sekatan, inflasi, dan pengangguran, tekanan ini semakin melemahkan rejim setiap hari. Di dalam Iran, ketakutan terbesar adalah di jalanan. Maklumat yang tersebar menunjukkan bahawa Majlis Keselamatan Negara tertinggi telah membincangkan risiko protes baru. Amaran itu dikatakan datang daripada laporan dalaman mengenai kenaikan harga, pengangguran dan kerosakan dalam sektor petrokimia dan juga sektor keluli selain penurunan aktiviti ekonomi. Penilaian paling keras ialah protes itu tidak dapat dielakkan. Persoalannya hanyalah bila ia akan berlaku semula. Perkara ini menerangkan mengapa ada keperluan mendesak. Blokad Amerika bukan sahaja menjejaskan kapal dan pelabuhan, ia juga mengancam kestabilan politik Teheran. Rejim itu tahu bahawa apabila rakyat kehilangan pendapatan, pekerjaan dan keyakinan, krisis ekonomi boleh bertukar menjadi krisis kuasa. Sebab itu, perjalanan Arakte ke Rusia tidak kelihatan seperti diplomasi biasa. Ia kelihatan seperti usaha mencari masa sebelum tekanan luar bertukar menjadi pemberontakan dalaman. Pemadaman internet itu menunjukkan lagi ketakutan tersebut. Iran telah mengekalkan sekatan sambungan yang ketat selama lebih 60 hari. Menurut maklumat yang disebut dalam berita, 99.9% rakyat Iran tidak mempunyai akses internet yang normal. Ini menyebabkan lebih daripada 90 juta orang terasing daripada dunia.
Niatnya adalah untuk menghalang penganjuran dan pendedahan krisis, tetapi langkah ini juga menjejaskan pekerja dalam talian, perniagaan kecil dan syarikat swasta dengan risiko lebih daripada 102 juta orang kehilangan pendapatan atau pekerjaan. Penutupan internet telah menjadi satu pengakuan politik. Teheran bukan sahaja takut kepada Washington, Israel, atau kapal-kapal Amerika. Teheran takut kepada rakyat Iran yang saling berhubung antara satu sama lain. Jika rakyat kembali bersuara, mengatur protes, dan menunjukkan gambar kepada dunia, rejim mungkin akan menghadapi tekanan yang sukar untuk dikawal. Sesiapa yang merasa selamat tidak perlu mendiamkan berjuta-juta orang untuk tempoh yang lama. Dalam keadaan inilah Araghchi meninggalkan Teheran dan pergi ke Saint Petersburg. Diplomasi Iran cuba menafikan tafsiran keputusasaan dan menegaskan bahawa wakil-wakil mereka tidak pergi ke Rusia untuk meminta sedekah. Tetapi kenyataan itu lebih menarik perhatian daripada membantu. Apabila sesebuah kerajaan perlu menyatakan bahawa mereka tidak sedang merayu, itu bermakna imej kelemahan sudah pun wujud. Mesyuarat dengan Putin berlangsung selama kira-kira 2 jam dan diadakan secara tertutup. Kehadiran pihak berkuasa keselamatan Rusia menunjukkan bahawa pertemuan itu mungkin membincangkan sekatan, peperangan, laluan maritim, risiko peningkatan semula konflik dan bentuk sokongan sekiranya konflik kembali memuncak. Secara terbuka bagaimanapun hanya terdapat ucapan mengenai kerjasama dan sokongan politik, tetapi tiada apa-apa yang memecahkan sekatan. Di sinilah timbulnya perasaan dikhianati oleh Rusia. Iran telah membantu Moskow dalam perang di Ukraine dengan drone Shahed, teknologi ketenteraan, sokongan teknikal dan infrastruktur untuk pengeluaran peralatan tersebut di wilayah Rusia. Apabila Putin memerlukan, Tehran telah memberikan bantuan yang membantu Rusia mengekalkan serangan jarak jauh dengan kos rendah. Sekarang apabila Iran memerlukan, Moskow mengira setiap langkah. Rusia boleh membantu dengan perisikan, satelit, maklumat dan kenyataan. Tetapi itu tidak sama dengan mencabar tentera laut AS di Teluk Oman. Putin terperangkap dengan perangnya sendiri. Dia berdepan sekatan, serangan terhadap infrastruktur Rusia dan tekanan ketenteraan di Eropah. Dia nampaknya tidak bersedia membuka satu lagi medan hadapan secara langsung untuk menyelamatkan Tehran. Moskow menerima Menteri Luar Negeri Iran bergambar untuk media dan bercakap mengenai sokongan. Tetapi dia tidak mengiringi kapal tangki minyak Iran, tidak melanggar garisan Amerika, dan tidak memberikan penyelesaian segera. Sekutu itu tidak meninggalkan Tehran, tetapi juga tidak menyelesaikan masalah tersebut. Bagi sebuah rejim yang banyak bergantung kepada kerjasama dengan Rusia, keterbatasan ini terasa pahit. Sementara itu, minyak Iran sedang berlumba dengan massa. Syarikat Kepler, sebuah syarikat data dalam sektor tenaga, menganggarkan bahawa Iran hanya mempunyai ruang simpanan yang tidak digunakan untuk tempoh antara 12 hingga 22 hari. Jumlah sebenar tidak pasti kerana Teheran jarang mendedahkan data sebenar mereka. Satu lagi perkara yang menambah ketidakpastian ialah kepimpinan tertinggi Iran. Pemimpin baharu masih belum muncul secara meyakinkan di halayak ramai. Ketiadaan ini memberi kesan semasa krisis yang sedang berlaku. Sebuah kerajaan yang kuat menunjukkan kepimpinan, manakala kerajaan yang tertekan meninggalkan banyak persoalan. Rubio juga menunjukkan bahawa Iran berpecah secara dalaman antara golongan keras yang memahami keperluan untuk mengekalkan ekonomi berjalan dan golongan keras yang digerakkan oleh ideologi semata-mata. Perpecahan ini menjadikan sebaran perjanjian lebih perlahan, mengelirukan dan berbahaya. Akhirnya, perjalanan Araghchi ke Rusia menunjukkan sebuah rejim yang sedang berada dalam mod bertahan. Iran cuba menjual imej penentangan, tetapi kini mencari pertolongan. Cuba mengancam Hormuz, tetapi meminta laluan dibuka. Cuba bergantung kepada Putin, tetapi hanya menerima bantuan terhad. Kuba menutup mulut rakyatnya sendiri tetapi menjejaskan ekonominya. Iran tidak pergi ke Moskow kerana kekuatan, ia pergi kerana memerlukan jalan keluar. Teheran masih bercakap tentang penentangan, tetapi tindakannya menunjukkan bahawa rejim itu cuba membeli masa sebelum sekatan, kekurangan wang dan tekanan rakyat menuntut balasan. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.